Hai, Assalamualaikum. Saya Azmil bin Abdul Rahman. Nombor pendaftaran saya 14DET18F1089. Saya akan menerangkan tentang laporan akhir latihan industri. Saya akan menerangkan latar belakang peribadi saya. Nama penuh saya ialah Azmil bin Abdul Rahman. Nombor pendaftaran saya ialah 14DET18F1089. Saya dilahirkan pada 1 Ogos tahun 2000 dan saya berumur 21 tahun. Saya menjalani pengajian di Politeknik Merlimau dan mengambil jurusan kejuruteraan elektrik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang organisasi. Organisasi ini bernama Muzaffar Hotel. Muzaffar Hotel beroperasi di bawah sektor pelancongan dan Muzaffar Hotel mula beroperasi pada Januari 2017. Hotel ini juga boleh dikategorikan hotel 5 bintang dan mempunyai 288 bilik tetamu. Yang menariknya, hotel ni nama Hotel Muzaffar diinspirasikan daripada Sultan Melayu Melaka dahulu, iaitu Sultan Muzaffar. Ini adalah carta organisasi di Muzaffar Hotel. Ketua Eksekutif ialah Datuk Latif bin Mirasa. CEO Hospitality adalah Datuk Muhammad Asharim dan Timbalan CEO adalah Haji Ahmad Rizal. Ketua Jabatan Kewangan ialah Puan Saudah binti Abdullah dan Ketua Jabatan Sumber Manusia adalah Puan Rahmah binti Abdul Rahman. Ketua Pengurusan Bilik adalah Puan Rosmaniza binti Ahmad dan Ketua Pengurusan Makanan dan Minuman adalah Encik Abdul Syukur Amran. Ketua Bahagian Dapur adalah Encik Hazrim bin Hashim dan Ketua Pengurusan Bilik iaitu pengemasan bilik diketuai oleh Puan Asiah binti Hamzah. Dan akhir sekali Jabatan Penyelenggaraan diketuai oleh Encik Roslan bin Abdul Rahman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ringkasan aktiviti bulanan, iaitu pada bulan pertama iaitu bulan 3, saya memeriksa paras air tangki yang berada di tingkat 7 dan di bilik pam. Dan aktiviti kedua adalah saya menggantikan lampu downlight di tandas lelaki di ballroom. Seterusnya, pada bulan kedua iaitu bulan 4, saya mengecat bilik untuk ketibaan tetamu untuk menginap di hotel. Itu aktiviti pertama. Dan aktiviti kedua adalah saya menggantikan soket plug di warung kerana soket yang lama telah terbakar. Pada bulan 5, saya melakukan aktiviti membersihkan penapis penyaman udara, iaitu penapis penyaman udara di bilik housekeeping. Dan aktiviti kedua adalah saya reset penyaman udara kerana mendapat aduan yang penyaman udara tersebut tidak berfungsi dengan baik. Seterusnya, pada bulan 6, aktiviti pertama adalah saya menggantikan bateri pembaca kad iaitu door reader. Dan aktiviti kedua adalah saya memasang lampu di bilik linen. Pada bulan 7 pula, aktiviti pertama saya adalah saya reset air panas di tingkat 7. Dan aktiviti kedua adalah saya memeriksa panel elektrik yang berada di luar hotel kerana didapati panel elektrik tersebut tidak mempunyai bekalan elektrik, sumber elektrik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan teknikal. Laporan teknikal saya yang pertama adalah membersihkan penapis penyaman udara. Langkah pertama adalah matikan atau putuskan bekalan konsep elektrik supaya kita tak nak berlakunya renjatan atau sebagainya. Langkah kedua adalah buka front grill penyaman udara. Dan langkah ketiga adalah keluarkan penapis penyaman udara tersebut.
Dan langkah yang keempat adalah basuh penapis penyaman udara tersebut dengan menggunakan air bersih iaitu air paip ataupun basuh. Kalau nak basuh tu gosok secara perlahan-lahan. Dan langkah yang kelima adalah keringkan penapis penyaman udara tersebut. Dan langkah yang keenam adalah masukkan dan tutup semula. Masukkan penapis penyaman udara tersebut ke dalam penyaman udara dan tutup front grill penyaman udara. Kemudian aircon sudah boleh digunakan seperti biasa dan yang pasti akan lebih sejuk. Laporan teknikal saya yang kedua adalah berkaitan tentang masalah sinki tersumbat. Terdapat dua cara untuk menangani masalah sinki tersumbat, iaitu cara pertama dengan menggunakan pelocok. Langkah pertama adalah masukkan pelocok ke dalam sinki. Kemudian tadah air sehingga paras air menenggelamkan pelocok. Yang kedua adalah letak pelocok tepat pada lubang sinki. Dan yang ketiga adalah tekan dan tarik pelocok selama beberapa kali sehingga air dapat mengalir dengan baik. Cara yang kedua adalah dengan membuka botol perangkap yang berada di bawah sinki. Iaitu langkah pertama adalah buka botol perangkap yang berada di bawah sinki itu dengan menggunakan pelayar monyet iaitu pelayar monkey. Langkah kedua adalah bersihkan bahagian botol perangkap dengan menggunakan air bersih. Langkah yang ketiga adalah balut penyambung botol perangkap dengan menggunakan tip putih, tip yang selalu digunakan untuk membuat kerja-kerja pipe. Dan langkah terakhir adalah pasang semula botol perangkap di bawah sinki. Kemudian ketatkan dengan menggunakan pelayar monkey ataupun pelayar monyet. Laporan teknikal saya yang ketiga adalah berkaitan tentang lampu Kalimantan LED. Langkah yang pertama adalah sediakan perumah dan lampu Kalimantan LED. Langkah kedua adalah masukkan pemegang lampu Kalimantan LED ke dalam perumah. Langkah ketiga adalah skrukan perumah lampu Kalimantan pada dinding ataupun pada tempat yang kita nak pasang lampu tu. Langkah yang keempat adalah buang penebat wayar elektrik. Dan langkah yang kelima adalah lakukan penyambungan wayar elektrik. Dan langkah yang keenam adalah tutup perumah dengan menggunakan penutup yang dibagi, ada penutup dekat atas tu. Langkah yang ketujuh adalah masukkan lampu Kalimantan LED ke dalam pemegang lampu Kalimantan LED. Dan langkah terakhir iaitu langkah ke-8 dan langkah terakhir adalah hidupkan bekanan elektrik dan hidupkan lampu. Kemudian lampu dah boleh dipakai. Seterusnya, hasil dapatan saya semasa saya menjalani latihan industri di Muzaffar Hotel. Dapatan saya yang pertama adalah saya mampu melakukan kerja-kerja di luar bidang elektrik. Dapatan yang kedua adalah saya dapat merasakan suasana kerja yang sebenar. Dan dapatan yang ketiga adalah saya mampu mengaplikasikan apa yang saya belajar di Politeknik dan saya aplikasikan pada pekerjaan saya. Dapatan yang keempat adalah saya dapat meningkatkan kepercayaan diri saya apabila saya berhubung ataupun bercakap dengan orang luar, dan saya tahu bagaimana untuk bercakap dengan cara yang betul. Contohnya macam dengan nada yang betul. Macam itulah. Seterusnya adalah cadangan. So, cadangan saya untuk pihak Politeknik adalah memberikan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu pekerjaan tu mengikut prosedur yang betul supaya pelajar dapat membiasakan diri semasa pekerjaan. Cadangan saya yang kedua adalah menghantar pelajar ke seminar-seminar kejuruteraan elektrik yang dibuat oleh kejuruteraan elektrik sendiri. Cadangan saya untuk pihak firma pula adalah
pihak firma patut sediakan insurans pada pelajar takut perkara yang tak diingini berlaku. Dan cadangan yang kedua untuk pihak firma adalah memberikan pelajar taraf yang sama dengan pekerja yang lain. Contohnya bebas untuk menyuarakan pendapat. Kesimpulannya adalah latihan industri adalah untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada realiti dunia pekerjaan yang sebenar. Seterusnya, latihan industri juga dia memberikan kesan yang baik kepada pelajar kerana ia memberikan pengalaman yang bermakna dan ilmu pengetahuan yang pelajar boleh gunakan di masa akan datang. Dan ini adalah rujukan saya. Rujukan saya adalah Encik Roslan. Kalau misalnya kata saya tak tahu apa-apa, saya akan tanya pada dia. Dan nama web yang sedia ada di situ, yang dipaparkan oleh slide. Sekian, terima kasih.